Tauhid Misbahul Munir. Ini kita akan masuk pada huraian sifat yang ke-11. Sama'. Sama'. Kitab Jawi muka surat 25. Kitab Rumi muka surat 61. Kitab Rumi muka surat 61. Okey. Kalau kita tengok pada ejaan Rumi, sifat yang ke-11 sama. Tu dia bubuh koma atas tu nah. Koma itu ibaratkan ain. Sama'. Sama' artinya pendengar. Allah Ta'ala nak kepada kita, Allah itu maha pendengar. Pendengar yang paling setia. Saat orang semua tak mahu dengar cerita kita, Allah maha mendengar. Sentiasa memberi ketenangan ketika mana kita memerlukan. Sentiasa memberi kelapangan ketika mana kita kesempitan. Sebab tu bila kita nak adukan sesuatu, nak report satu-satu perkara, carilah pendengar, yakni Allah Ta'ala. Dia dengar lah. Kita tahu sekarang ni apa yang sedang kita bicarakan, Allah dengar. Allah dengar. Sama ada perkara itu perkara yang baik ataupun buruk, Allah dengar dah. Allah dengar. Malulah pada Allah ketika mana kita membicarakan sesuatu yang amat buruk. Perumpamaannya kita mengatakan sesuatu yang aib tentang seseorang, ataupun kita memfitnah seseorang, kita lupa ada satu zat yang sedang mendengar. Saat kita lupa ketika mana ada sesuatu zat yang sedang mendengar, kita sibuk, kita tamak dalam menaburkan fitnah. Tak cerita, dia bukan dengar, dia tak dengar, tapi Allah mendengar. Pendengaran Allah bukan sekadar mendengar, bahkan merakam. Apa yang kita kata, Allah itu mendengar dan dia juga merakam. Dan rakaman di atas apa yang telah pun kita lafazkan itu akan dibukakan kembali. Akan dibukakan kembali lalu diperdengarkan kepada seluruh makhluk masyair. Ya, ini yang akan duduk di masyair. Itu padang mahsyar. Semua orang nanti dengar. Yang hari ini kita berbisik-bisik berdua-dua, dan di sana nanti Allah Ta'ala nanti buka speaker tu, semua orang dengar. Macam tu rupanya. Depan kita manis mulut, jejak ti ayam tak pecah, melecah je. Manis sungguh, tapi subhanallah di belakang dia cerca, dia keca, dia lecah kita. Allah maha pendengar dan juga merakam. Kita jangan lupa. Tak kala nafsu mengajak kita untuk berkata-kata sesuatu yang aib, sesuatu yang buruk, sesuatu yang celah dan keji, kembalilah kepada akidah. Akidah ni pegangan kita. Allah itu pendengar yang setia. Saat orang semua tidur lena, kita bangkit mengadu dekat siapa? Mengadu pada Allah. Dia dengar. Kita nak gerak ke jiran sebelah kita? Cik abang sebelah kita ke, anak-anak kita ni dengar saat ni mau nak abang ni, dia nak dengar dah, dia nak tidur. Tetapi kita adukan pada Allah, kita sembam wajah kita ke bumi, kita merayu pada Allah. Saat kita susah, kita menangis minta dekat Allah, kerana kita tahu Allah itu pendengar. Itu yang dimaksudkan dengan sama'. Tersebut selalu sami'un basir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was sama' wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah akan terhalanglah segala kemudaratan yang ada di dunia ataupun di langit, kerana Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar. Kita puji Allah. Baik, kita baca. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat, yakni sama'. Artinya pendengar. Itu satu sifat yang ada ia pada Allah Ta'ala. Dengan dialah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada. Ianya tidak tuli.
Maksud dia, ianya tidak tuli ni mustahil bagi Allah itu bersifat dengan tuli. Tuli maksud apa? Pekak. Nah, tuli maksud pekak. Kalau dalam surah Al-Baqarah, biasanya kita akan baca summun bukmun umyun fahum. Kan? Dia akan letak 3 tu secara berdekatan. Summun, bukmun, umyun. Summun tu pekak. Nah, bukmun tu buta. Maaf bukan bukmun buta. Summun tu dimaksudkan dengan pekak. Bukmun itu dimaksudkan dengan pekak dengan tuli sama. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Dia tak main, no? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Okey, saya tersilap. Saya mohon maaf nak. Bukmun tu yang tuli. Tuli dengan pekak sama. Okey? Yang umyun tu buta. Yang sumun tu bisu. Bisu. Bila mana kita mendakwa Allah Ta'ala itu bisu, kita akan belajar sifat tu. Hari ni bukmun. Yang dimaksudkan bukmun itu tuli ataupun pekak. Baik, adakah sifat itu boleh bagi Allah? Mustahil. Tidak. Kita tolak. Itu dia nak abang situlah. Wajib pada kita dengan sepenuh hati mempercayai, mengetahui Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh pendengar. Bukan sekadar mendengar. Mendengar ni kita pun mendengar juga, tetapi kita bukan pendengar yang setia. Ada ketika boring lagu dah dengar cerita tu saja berulang-ulang. Kita tak mendengar kan? Tetapi Allah itu disifatkan sebagai pendengar. Habaklah berpuluh-puluh kali, seperti doa yang selalu kita rafakkan kepada Allah yang berulang-ulang kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan kita seorang, seluruh makhluk dunia semua mengucap doa yang sama berulang-ulang kali. Entah ada berapa puluh kali kita punya ucap. Allah dengar. Itu yang disebutkan sebagai pendengar. Tak ada kita doa lain lah pula. Ampun tak kerti baca doa lain. Aku duduk dengar sangat-sangat dah. Cemuh dah dengar. Minta sihat, murah rezeki, panjang umur, bagus dunia akhirat. Ampun tak kerti minta lain dah kah? Tapi Allah itu maha pendengar. Bahkan dia suruh minta dekat aku. Aku ni mendengar. Mintalah pada aku. Sampailah kepada satu masa terzahirnya satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dikatakan disebut kepada Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni ditanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh manakah Allah Ta'ala itu meneliti dan memakbulkan satu-satu doa? Rasulullah jawab, Allah itu maha mendengar dan pendengar yang paling setia. Doa yang kamu itu akan dirakam dan diangkatkan naik ke arasy, lalu dipilih waktu untuk dimakbulkan. Dipilih. Yang ni bagi kat dia, tak, yang ni bagi terus. Yang ni jangan bagi lagi, tak sesuai lagi untuk dia lepas. Yang ni tengok sat dulu. Yang ni jangan bagi lagi, lepas mati baru bagi. Itu yang dikatakan pendengar, bukan sekadar mendengar, bahkan Allah itu maha menilai. Khabirun. Khabir ni maha menilai satu. Yang ni biar dia minta. Biar dia minta sampai kriau-kriau. Jangan bagi. Kalau bagi, rosak. Lepas tu kita tak dapat. Lama dah kan minta. Tak dapat lagi. Jangan bagi. Aku tahu tak boleh bagi dekat dia. Habis dia duk kriau, biar dia kriau habis. Kita minta lah, tertunggin-tunggin punya minta. Kata Allah Ta'ala tak boleh bagi lagi. Dan Rasulullah SAW kata, Allah Ta'ala ni dia paling benci pada 3 golongan. 3 golongan yang meminta tapi mengata. Yang pertama dia kata, dia rajin minta tapi dia buat dosa. Dia rajin minta tapi dia buat dosa. Dosa banyak. Rajin minta pada Allah. Syirik pun buat, rajin minta pada Allah. Mungkar, segala benda mungkar semua dia buat, rajin minta pada Allah. Yang ni siapa dia? Kita kata orang yang dua-dua kerja dia buat.
Semayang, tapi ya Allah mulut. Hampir tengok mana-mana tempat pengajian ni ada, tapi mulut. Bisa semua, tak keluar tak apa. Kalau semayang jemaah dia dan tidur depan-depan sekali, tapi mulut. Kali-kali belakang tu dibuka corong dia habis, hak belakang tu rasa macam nak lari balik. Kedua-duanya ada dalam diri dia. Yang ni Allah Ta'ala paling benci mendengar. Allah Ta'ala mustahil bersifat benci. Tapi kalau perangai hak yang ada kedua-duanya, dia minta, rajin minta, tapi dia sama-sama melakukan dosa. Okey, golongan yang kedua kata Rasulullah, Allah Ta'ala itu maha mendengar, tapi dia tak peduli kepada orang kita, orang yang suka memutuskan silaturahim. Suka bergaduh dengan orang. Dalam satu masa tu ada saja orang yang dia bergaduh. Oi, ngahang pula. Ngaku pula. Salih dia dengar, dia balik kata dia gaduh dengan orang lain pula. Oh, dia short kata. Kira dalam satu masa tu tak ada orang lah yang tak bergaduh. Oh, baik dah kan? Baik dah. Tengok lagi. Dia ngaku pula. Ngahang pula. Bagus bukan tak bagus. Tetapi adanya satu sifat, iaitu suka sangat putus silaturahim. Ini golongan yang kedua. Allah Ta'ala kata, aku mendengar tetapi aku tak mengangkat doa dia. Dan golongan yang ketiga kata Nabi SAW, Allah mendengar doa dia tapi Allah Ta'ala tolak, yakni orang yang gopoh. Apa maksud gopoh ni? Mau dah minta pemain lah, awak tak bagi lagi. Nak dengan segera. Bila dah minta, dia rasa lama dah dia minta, tak dapat, tak marah. Aku tak mau, aku dah putus harap. Tak larat nak minta dah, dia tak mau bagi. Ini orang yang bersangka buruk dengan Allah. Kita ni selalu bersangka baik. Dia tak bagi lagi, minta lama dah. Dia tak bagi lagi. Hang tak buat macam ni, buat. Hang tak buat. Hang tak pergi sana, pergi. Tapi dia tak bagi lagi. Katalah pada diri, ada pasal lah tu. Kata dekat orang yang duk main habaq, hang tak buat tu, hang tak buat ni, ada pasal lah tu. Allah itu maha mendengar dan dia juga pendengar. Berbeza lah, mendengar dan pendengar. Pendengar ni maksud dia bila-bila masa. Bila-bila masa. Abanglah dia dengar. Kita ni hak duk ada tamu je dengar. Kan? Kalau duduk di belakang sikit, yang kata belakang sikit, duduk kat meja duduk tu pun tak dengar tau. Kena bersembang sikit, lagi tak dengar. Habis terus. Tidak pun terpejam seminit pun tak dengar. Itu yang dikatakan kita nak makhluk baik. Kita teruskan. Di mana dia kata firman Allah Subhanahu wa taala ini dalil apa saya kata? Dalil apa ni? Naqli. Dalil yang bersifatkan ayat Al-Quran, ianya dipanggil dalil naqli. Hak yang saat-saat kita duk cerita tu, yang panjang berjela-jela tu, itu akli, menggunakan akal. Nak habaq dekat akal kita ni, macam mana Allah Ta'ala itu maha pendengar. Ni Allah Ta'ala bagi tahu balik dekat kita dengan dalil naqlinya daripada petikan ayat Al-Quran surah Al-Ashura. Surah Ashura, bukan Ashura, maaf, surah Syura. Surah Syura ayat yang ke-11. Wa huwas sami'ul basir, yang bermaksud ianya yakni Allah Subhanahu wa taala yang mendengar dan melihat. Baik, dua sifat ni selalu duduk dekat-dekat. Kita akan jumpa dengan sifat melihat. Kita kena baca dua sekali hari ni. Dan makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama. Artinya pendengar sama. Ada perkara itu, suara dan lainnya. Semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama itu. Ianya tidak tuli. Dan dalil atas sifat sama, jikalau dalil di atas sifat sama, saya langkau tak kan? Dan dalil atas ada sifat sama, dia tidak tuli. Itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia tuli. Dan jika ia tuli, nescaya adalah pada Allah Ta'ala itu penyakit padanya, yang jadi kekurangan ia dengan dia. Dan tiap-tiap yang ada penyakit
penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentulah tidak ada. Dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Dan iaitu mustahil kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Dan iaitu batil kerana makhluk, suatu daripada makhluk, kerana ini sudah ada dengan musyahadah. Maka kejaklah di hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan pendengar, ianya tidak tuli. Itulah pengakuan yang sebenar dan muafakat. Panjang, cuma maksud dia macam ni. Nah, bila kita katakan Allah Ta'ala itu maha pendengar, dia bukan tuli. Tapi kalau kita kata dia tak dengar, katalah Allah Ta'ala tak dengar lagi, aku punya minta. Jangan kata begitu lah. Kalau mengikut ulama tauhid, jatuh kita punya syahadah. Bila kita kata taklah Allah Ta'ala tak dengar lagi, bukan tak dengar lagi, dia selalu dengar. Tak makbul lagi. Dia dengar, dia cuma tak makbul, tak bagi lagi. Kita tahu kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Tak sesuai. Habaq begitu. Habaq kat diri kita. Bila mana dia tak bagi, bukan dia tak mendengar. Bila kita kata dia tak mendengar, bermakna kita mendakwah Allah itu tuli, pekak. Bila kita kata Allah Ta'ala itu pekak, bermakna dia penyakit. Dia ada penyakit. Oh, rupanya Allah Ta'ala tu pekak, berpenyakit lah, betul tak? Bila dia berpenyakit, dia memerlukan kepada orang yang sembuhkan dia. Jadi dia berhajat kepada orang. Macam kita lah, sakit apa pun kita nak cari ubat, betul tak? Habis sangat nak tanggung sakit ni, nak bagi tahu juga dekat kawan sebelah, aku ni sakit lama dah. Sakit apa? Aku sakit kepala lama dah. Makan Panadol 4 papan dah sehari makan, tak mau baik juga. Habis jumpa dah doktor, pergi dah jumpa, berkata doktor dah tapi tak mau baik juga. Ada juga orang yang kita nak bagi tahu, kita berhajat kepada ubat, kepada penyembuh, kepada orang untuk kita adukan, betul tak? Jadi bila kita mendakwa, mengatakan Allah Ta'ala itu tuli itu pekak. Kita suka kata pekak tuli kan. Pekak tuli itu maksudnya tak dengar apa terus. Bila kita mengatakan Allah Ta'ala itu pekak, bermakna kita menuduh Allah Ta'ala itu berhajat kepada penyembuh. Bila Allah itu berhajat kepada penyembuh, dia nak cari Tuhan, tidak? Macam kita cari Tuhan, Allahu Syafi, Allahu Ghafi, Allahu Ma'afi, tidak? Kita cari Allah kan? Jadi bila dah Allah tu dah jadi Tuhan kita, pasal apa dia nak pergi cari Tuhan lain? Maka mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Dia berhajat kepada orang yang nak menyembuh. Bermakna kalau kata dia tak boleh sembuh, tak ada ubat, sakit tu lagi kuat daripada dia. Sedangkan kita kata Allahu Qawi, Allah tu maha kuat, mana boleh sakit? Orang kuat tak boleh sakit. Hak yang sakit tu orang tak kuat. Kita tengok dalam usia kita yang dah senja-senja, ada asar, ada maghrib, ada isya, habis umur tu memang padang lah. Kita ni dalam tingkatan umur kita tahap tu lah kan. Telinga pun korang dengar dah. Orang habaq lagu lain, dia terjemah lagu lain. Orang tak lipat baju, siapa bagikan lipat? Bunyi jadi diambil ujung-ujung tu terjemah. Takut lagi tak dengar orang marah. Amboi pekak yang ni. Dia main umur-umur dah, tapi cuba hamba mengata ke dia. Kalau cakap tak dengar. Kalau cakap dengan orang dia dengar. Yang tu Allah Ta'ala menyampaikan ke telinga dia. Kerana dia fokus. Lagi satu, kalau orang nak sembang pelan-pelan, dia lagi suruh corong nak bagi dengar. Takut orang mengata ke dia. Tengok dengan ekor mata pun, telinga pekak pun boleh faham. Aku tengok biar mulut dia bergerak tu, telinga tak dengar, mata tengok. Aku nampak dia kata kat aku, biji mata dia sambil duk reli-reli kat aku tu, dia kata kat aku, dah, dia tak kata kat hang, dia kata kat orang lain, tapi dah hang datang tu dia reli kan. Oleh kerana tak mendengar, maka kita mendakwa, menuduh yang bermacam-macam, hingga timbullah satu su'uzon, iaitu
Sangka buruk itu makhluk yang bernama kita. Mustahil Allah bersifat macam tu. Kata Allah, wa asirru qawlakum aw jahru bihi innallaha alimun bidzati sudur. Hampa cakap derah dah, hampa cakap pelan dah, semua aku tahu. Hampa bisik dalam hati saja. Kan ada orang berdoa, mulut tak buka, dia tadah tangan, dia diam, hati dia saja. Wa asirru, asir dia secara perlahan. Allah tahu, Allah dengar tak? Dia dengar. Hak yang berlintah dalam hati perut. Sebab tu dalam sembahyang adanya rukun qalbi. Sembahyang asar tapi hanya zuhur. Kan dia tahu, siapa pun tak tahu. Tapi oleh kerana Allah tahu, pasal tu kita usolli lain. Dalam ada sebut asar tu dia sebut zuhur. Kadang-kadang dia celaru, kadang berhenti dulu. Asar ke zuhur ni apa nak sebut, tak kelak. Dia tak main, ilham tak datang. Allah tahu, orang tak tahu. Telinga kita pun tak nampak. Itu dinamakan rukun qalbi. Di dalam sembahyang kenapa ada rukun qalbi? Allah Ta'ala nak abang kat kita. Hang yang baca pun aku tahu. Yang kita buat lain, kita buat lain. Kadang-kadang habaq zuhur 3 rakaat, buat lain pula. Awak yang duk angkat takbir banyak-banyak kali. Hak yang qalbi itu tak main. Dia bila dia duduk dalam hati, kan siapa dengar? Allah pendengar. Secara kita ni, secara tak langsung, sebenarnya kita adalah di antara orang yang berpegang dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala As-Sama'. Allah itu Maha Pendengar. Berapa ramai sekali orang berjemaah? Juta, bilion manusia sekali berjemaah. Semuanya niat lintah dalam hati. Allah dengar? Allah tahu tiap-tiap satu. Dia ni niat lagu ni, dia ni niat lagu ni, dia ni niat lagu ni, dia ni. Yang kita yang tak boleh masuk niat, tak boleh masuk niat. Pasal apa? Kita tahu, kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan pendengar. Kita ulang berkali-kali. Jadi bila kita menidakkan Allah Ta'ala itu daripada sifat tulik, wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan mendengar. Dia ulang balik dah, dia kata innallaha sami'un basir, bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu mendengar lagi melihat. Okey. Bila ada melihat, maka tu yang kata sifat mendengar dan melihat ini satu sifat yang paling dekat. Bila dah tengok, kena dengar. Bila dah dengar, kena bercakap. Betul tak? Tak boleh duduk diam. Tapi kalau benda aib, melihat, mendengar, hak yang aib tu diam. Simpan. Okey, baik. Kita masuk sifat satu lagi sebab kalau kita tengok dalam dalil naqli pun Allah Ta'ala sebut innallaha sami'un basir, mendengar lagi melihat. Bila didatangkan dengan dalil, semua didatangkan dengan sama' dan basar. Baik, huraian sifat yang ke-12, basar. Bukan basar bukan basar. Basar lain, basar, sad, sad. Kalau basariyah, basariyah. Apa maksud basariyah? Orang yang melihat. Orang yang melihat. Wajib pada syarak pula ni, pada undang-undang Islam, di atas tiap-tiap mukallaf kita lah mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat. Sifat apa? Basar. Artinya pelihat. Dan iaitu satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Dengan dialah Allah melihatkan segala benda-benda yang ada dan ianya tidak buta. Okey, bila didatangkan kepada kita dengan dialah apa tu? Satu sifat yang ada pada zat Allah. Maksud dia dengan sifat melihat itu, Allah Ta'ala melihat tiap-tiap satu benda. Allah Ta'ala bukan melihat dengan mata. Allah Ta'ala bukan mendengar dengan telinga. Kita ingat kalau dulu mak marah, ada telinga tak? Ada telinga tak? Ada telinga ada. Tapi awak tak dengar, ketegak kan?
Ada yang ada telinga tetapi tak sampai pendengaran. Allah Ta'ala hijab. Maka dengan kuasa Allah Ta'ala menciptakan satu sejenis alat untuk menyampaikan pendengaran. Itu kehebatan Allah menciptakan otak kepada manusia, akal memikirkan cara macam mana satu alat yang diletakkan di dalam telinga untuk menyampaikan apa yang orang kata. Sampailah suara itu ke telinga. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi pendengaran dia kuat sangat. Ada yang Allah Ta'ala bagi tak dengar terus. Itu kehebatan Allah. Begitu juga dengan penglihatan. Dengan sepasang mata, orang buta pun ada mata. Tapi Allah Ta'ala tak bagi lihat. Mata itu adalah alat untuk melihat. Betul tak? Kalau mata tutup, maka tak nampak apa. Kalau kita buka, Allah Ta'ala indahkan. Ada berapa juta orang sarak dalam mata kita ni, no? Dalam berbola mata kita ni berapa juta orang sarak ada. Dia nak menghantarkan imej satu-satu. Gambar kita tengok warna apa, macam mana, kulit dia warna apa, hitam putih, besar kecil, tua muda. Itu imej yang dirakamkan oleh urat saraf yang ada di dalam berbola mata. Kita ni, no, kalau nak kira sebelah biji mata pun tak mampu nak buat dengan kekuasaan Allah. Bolehlah dah pakai kontak lens, ikut warna baju dengan warna tudung, tapi benda tu tak boleh nampak pun. Cuma orang yang boleh tengok, oh cantiknya mata biru. Tak salah. Kalau ditanyakan kepada kita berkenaan dengan kontak lens ni, kalaulah digunakan untuk perhiasan, ianya haram. Tapi kalau digunakan untuk melihat, rabun tak nampak dia pakai kontak lens, itu harus. Macam kita pakai cermata, boleh. Tapi kalau guna, okey, nak pergi makan kenduri, baju biru, mata biru, baju hijau, mata hijau, baju kuning, mata kuning, itu haram. Haram. Tak selalu teringin, kulit pun hitam, datang mata biru, tak sesuai pun. Allah bagi dah cantik dah, dah cantik dah Allah Ta'ala bagi dekat kita. Tapi biasalah, manusia. Okey, baik. Kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat melihat dengan didatangkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu sami', dia kembali lagi mendengar, basir lagi maha mendengar, maha melihat. Ini dipanggil isim tafdil, sami'un basirun. Maha mendengar lagi maha melihat. Masih lagi didatangkan daripada surah yang sama, surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Kalau perempuan siapa yang ingat surah Asy-Syura ini masuk apa? Ingat tak? Saya baca tafsir di TMB, surah ini bermaksud penyingkiran. Surah ini bermaksud penyingkiran. Waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan perintah kepada Nabi SAW untuk singkirkan, halau orang-orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Mustalik daripada duduk di Madinah, suruh halau keluar. Sampai hari ini mereka tak boleh masuk. Dengan turunnya surah Asy-Syura ni, Asy-Syura ni lah. Ni ayat ni dia main ayat hujung ni, wa huwas sami'ul basir ni. Sebab apa? Sebab mereka bermesyuarat nak bunuh Rasulullah. Okey, itu panjang cerita dia. Baik. Tu ya, dia buat main takluk pula, tak apa. Dan bagi sama' dan basar itu ada 3 takluk. Main pula takluk. Yang pertamanya takluk suluhil qadim. Ingat tak apa dia? Ingat lupa Ustazah. Artinya lulus dan berlaku, mendengar dan melihat pada sedia kala akan barang yang sedia ada daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya. Okey, langkau. Ta'aluk suluhil qadim artinya patut dan padan sedia kala bagi mendengar dan melihat. Saya ulang, ni kali ke berapa puluh dah, tak apa, ulang bilah kali 100 pun.
Janji kita mendengar. Kita ni mendengar, melupa. Allah Ta'ala tu pendengar dan merakam. Rakam tu tak keluar dah. Kita ni masuk sat, keluar. Masuk sat, keluar. Nah, sampai tak ada di mana lagi. Okey. Kita pegang. Apabila didatangkan takluk suluhi qadim, yang bermakna Allah Ta'ala sedia dah mendengar dan melihat. Sedia dah. Sejak azali lagi dah memang sedia kala dah dia itu mendengar dan melihat. Berbanding dengan makhluk, okey, macam bayi yang baru lahir. Biasanya masa mula-mula lahir dia tak nampak apa-apa kan? Dia buka dah mata, dia buka, tapi dia tak nampak kan? Betul kan? Dia tak nampak pada apa-apa image. Lepas tu baru sikit-sikit dia nampak, baru dia nak kenal mak dia. Sebab mula-mula dia mata dia buka, tapi dia tak melihat. Telinga dia juga tidak mendengar. Kita pernah jadikan bayi tu kan? Ya, kita pernah satu ketika itu. Satu ketika dulu datang dalam keadaan pekak, buta, bisu. Betul tak? Kita tidak ada takluk yang disebut sebagai takluk suluhi qadim. Sebab masa asal kita main lumpuh. No? Nak jalan tak boleh, nak angkat kaki tangan tak boleh. Nah, kita buta, tak nampak apa-apa. Bayi yang duduk dalam kandungan dia buka mata kan? Buka kan? Dia nampak tak? Okey, boleh kita cerita. Aku masa dulu duduk dalam kandungan mak aku lambat dia bagi makan. Tenang. Ada cerita. Kan? Kita tak boleh nak bercakap. Buka mata, nampak orang perut dia banyak, dia punya lagu ni. Boleh cerita? Tak boleh cerita. Bahkan kita pernah satu ketika dulu ghairil aqil, tak ada akal. Ada orang tak siap dah Allah Ta'ala bagi. Tapi semua tu tak berfungsi. Berbeza dengan sifat Allah Ta'ala yang mempunyai takluk suluhi qadim. Sedia dah tengok, sedia dah dengar. Faham maksudnya? Sejak bila? Sejak sedia kala. Itu dimaksudkan dengan suluhi qadim. Boleh faham? InsyaAllah minggu depan cerita pula kan? Tak apa. Saya tak marah, saya pun macam tu juga Itu saya beritahu, pelajaran yang paling saya lemah adalah pelajaran akidah. Tapi wajib di atas diri belajar juga. Batu tu dikerah lama-lama, berlubang lah, berlopak sikit lah tak ada lah dia melantui pi tak main dah. Lama-lama dia berlopak sikit. Macam itulah akal kita hari ni Berapa lama dia duduk belajar ilmu tauhid ni, ingat daripada kecil-kecil. Yang tu apa wujud qidam maqam mukhalafatu lil hawadis qiyamu bi nafsi. Mai orang buka. Kena orang yang suka duduk putar alam cakap ni tentang ilmu tauhid kan. Dia kalih saja sikit habis. Sebab tu kita tengok macam cerita rasul palsu tu sepatutnya dah habis dah kan. Tengok ada lagi. Baru ni dia bercakap pula. 2-3 hari baru ni. Marin dulu tak silap saya. Marin dulu. Ahad dia bertangkap pula orang yang sama. Dah itu dah tangkap dah. Abang kata dia mengaku dia Rasulullah. Yang menerima wahyu daripada Allah. Padahal bengong-bengong tu pun angkat dia sebagai Rasulullah. Dah kata dah Rasulullah tu tak ada. Hak tu saja last 1500 tahun yang lalu. Ni mai-mai kawan ni aduh. Ngaku pula. Bila dia mengaku dia terima wahyu. Yang kita kata bodohnya manusia yang ikut dia ni. Bila dia mengaku dia terima wahyu daripada Allah, bahawasanya Dajjal tak jadi turun. Kuman COVID-19 itulah Dajjal. Pula dah. Hak yang ikut ni bukan kata cokiang-cokiang lagu saya ni. Orang bijak pandai. Betul, kami pun dah buat kajian. Kajian apalah hampa buat. Hampa buka Imam Syafi'i. Yang ada ijtihad sendiri. Hampa buka Imam Malik. Hampa pun bangang serabut lebih daripada kami. Sebab hampa boleh terima dia sebagai Rasul. Tu kata
Dia pun mendengar, kita juga mendengar, tapi mendengar yang tak sama. No? Kalau kita cuba dia masuk, hebat akulah Rasulullah, nak terima, tak pekat-pekat angkat bangku pukul dia. Siapa mengaku sebagai Rasulullah? Kami punya tahu, bukan sejak azali lah, sejak kita belajar lah, kita tahu bahawasanya Rasulullah adalah utusan akhir sekali. Kalau hak mai pun untuk guru saja. Nah, kita terima yang tu kan. Inilah yang dimaksudkan perbezaan di antara suluhi qadim. Nah, kita faham betul-betul, bukan dia mai sedia-sedia dah, tapi baru je mai. Okey, baik. Yang kedua, takluk yang kedua, sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Takluk yang kedua iaitu tanjizi qadim. Tadi suluhi qadim, yang ni tanjizi qadim. Artinya lulus dan berlaku mendengar dan melihat pada sedia kala akan barang yang sedia ada daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya. Saya tak sentuh lagi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah, ma'nawiyah. Saya tak sentuh lagi. Saja saya tak mahu sentuh dengan sebab tak mahu bagi pening. Dah jumpa ma'ani, jumpa takluk pula. Tapi sifat sama' dengan basar ini adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai sifat ma'ani. Kita akan cerita lain masa akan datang apabila kita buat satu rumusan, sebab kita tak habis lagi. Kita baru sifat yang ke-12. Sebab tu saya tak mahu cerita lagi tentang ma'ani, ma'nawiyah. Okey, baik. Yang disebutkan sebagai tanjizi qadim, dia nak habaq di sini, Allah Ta'ala ni bukan baru nampak macam saya buat tadi. Bukan baru nampak, bukan baru dengar, bukan baru melihat. Kita ni yang ada depan mata nampak kan? Kalau yang di belakang sana tak nampak. Bawah meja tak nampak. Dalam kain tak nampak. Nampak tak? Kalau buka baru nampak. Betul tak? Tu kita ni baru nampak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tanjizi qadim. Hang tak usah tutup lah macam mana pun. Sedia-sedia dah nampak. Itu tanjizi qadim. Hang jangan tu tak boleh diselindung. Ubahlah kat situ nak bagi faham. Tanjizi qadim ni tak boleh selindung. Kita menyorok sikit saja. Menyorok sikit saja belakang orang tu, menyorok kepala, badan tak ada dah bersorok. Orang tengok ke belakang jalan orang kenal. Cara jalan. Gaya-gaya dah. Tapi kalau terselindung, nampak tak? Tak nampak. Kita duduk dalam ni, kita pakai tudung, betul tak? Kita tak tahu rambut kawan kita tu panjang mana, warna apa. Kita tahu tak? Kita tak nampak. Allah tahu tak? Allah tahu, Allah nampak. Ini yang dimaksudkan dengan tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni bawah situ tak boleh selindung-selindung lah. Tak boleh duk tutup-tutup. Pasal apa? Pasal nampak. Nampak. Yang ketiganya, tanjizi hadis, baru berlaku mendengar dan melihat akan barang yang baru ada daripada makhluk ini. Takluk yang mustahil bagi Allah. Baru aku tengok makhluk aku rupa macam ni. Takluk ni takluk mustahil bagi Allah. Itu bersifat dengan baru nampak dah besar dah makhluk ni. Aku buat dia dulu kecil lagi. Allah Ta'ala bukan bersifat dengan tanjizi hadis ni baru main. Baru dengar. Baru nampak. Yang ni dikatakan ini menidakkan Allah Ta'ala itu tanjizi hadis, nak serupa dengan kita. Allah Ta'ala tu bukan baru nampak. Amboi lama tak tengok, baru nampak. Tidak? Selepas lama tak jumpa, baru tengok, baru nampak. Kita lah tanjizi hadis tu, baru nampak. Tak pernah dengar lagi, baru dengar. Okey, baik.
Dan ta'alluq sama' dan basar itu dinamakan ta'alluq inkishaf. Apa pula? Dia banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab. Nah, ta'alluq sama' dan basar itu dinamakan ta'alluq inkishaf. Yakni nyata segala perkara yang ada itu dengan pendengar dan pelihat. Inkishaf itu maksud dia memang nyata dah. Inkishaf maksud dia nyata dah. Sedia-sedia Allah Ta'ala itu dengar dan melihat. Itu inkishaf. Kita ada inkishaf. Okey, inkishaf dalam bahasa lain disebut kasyaf. Nah, kasyaf. Hei, tak dengar lagi. Macam mana boleh dengar? Okey, saya nak bawa cerita tentang inkishaf ni. Cerita sahabat Rasulullah. Saya pernah cerita dah dalam majlis ilmu ni lah. Iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Saya dengar kan? Yang Allah Ta'ala turunkan surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma dengan sebab Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat Nabi SAW yang buta. Kan? Buta. Dia tak melihat, tapi dia boleh mendengar. Nah, dan mendengar dia itu bukan seperti pendengar. Nah, yang mana dia pernah tanya kepada Rasulullah. Satu hari dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni buta. Aku terlepas tak daripada sembahyang berjemaah. Tak payah pi lah, tak nampak jalan." Nah, lepas tu Rasulullah kata, "Okey, hang buta. Telinga dengar tak? Telinga dengar. Kalau Bilal berubah azan, sampai tak? Sampai. Dengar. Bilal berubah azan ni dengar sampai ke rumah dia. Jadi, walaupun buta, tapi telinga mendengar. Hang kenapa juga?" kata Rasulullah. "Wis, tak boleh kecuali tu, tak boleh." Malulah kita tu. Hak yang ada kaum-kaum Adam, kaum-kaum lelaki dalam rumah mendengar, melihat, ada kenderaan, pula telinga dia pesyum sampai. Pun tak pi. Sahabat Rasulullah ni tu yang kata dia pun boleh dapat syurga tu. Nah, dah kata-kata macam tu hang kena pi juga sebab telinga mendengar. Dia kata kadang-kadang tak dengar bila main hujan lebat. Ketika tak mendengar, kata Rasulullah, oleh kerana hujan lebat, hang selalu dah pergi sembahyang jemaah, hang boleh buat jamak. Pergi buat jamak di masjid. Sampai tahap tu dia punya mencintai masjid. Jadi hari tu hujan. Ceritanya dia nak pergi sembahyang subuh. Nah, dia akan pi melilau sampai dengan izin Allah Ta'ala, sampai. Setiap hari dia akan sampai. Yang ni ketika mana bermulanya Bilal bin Rabah melaungkan azan, dia akan ikut suara. Dia akan ikut melalui suara, iaitu dia mendengar, mata tak melihat. Sajalah hari itu Allah Ta'ala nak uji dia. Nah. Dan jangan terkejut, Abdullah bin Ummi Maktum ni dia kahwin. Dia ada anak bina. Dia berkahwin. Bila dia nak keluar hari tu, saya sebut tadi hujan, adalah lopak air sampai tak jalan, dia jatuh. Basah baju dia. Susah payah, patah balik, menggagal-gagal ke rumah. Abang kata dia jatuh, basah baju dia. Isteri dia kata nak salin kan, salin. Cuci dia salin lain. Pi pula. Kalau kita lah tak pi dah. Kasut putih pun tak pi dah. Punya cari alasan lah tak mau pi. Dia balik, dia salin-salin, dia pi pula. Okey. Dalam satu hadis menceritakan, Bilal dah habis azan dah. Dia dengar tak? Lalu dia ikut suara tu. Bila dia tak dengar, dia kata dekat anak dia, dia tahu arah jalan tu. Hantar dia sampai kat lopak yang dia jatuh tu tadi. Anak tu hantar sampai kat tu. Anak tu anak perempuan, umur baru 5-6 tahun ni. Hantar sampai kat tu. Okey, dia tak nak sambung perjalanan. Sebab tadi dia jatuh, dia tak tahu arah ke mana, ke pusing lah. Dia tahu dah. Anak tu pun lepas dia jalan. Tak nampak ada batu, tersepak batu, jatuh, luka dari dia. Dia rasa panas, keluar rupanya berdarah. Dia cium bawah darahnya. Bantah baliklah. Apa yang berlaku di Masjid Nabawi ketika tu? Rasulullah tak sembahyang selagi dia tak sampai.
Sebab Rasulullah tahu dia lambat, mata tak nampak. Dia patah balik. Dia kata, tengoklah, ni bahasa saya lah, apa yang ada kat ayah ni. Anak tu kata darah. Cuci pula darah tu. Darah tu kena baju, kata isteri dia. Salin pula baju. Bubuh plaster lah lagu mana dia ikat lemaknya. Pi pula. Dia tak ada anak lelaki. Dia kata dekat anak dia, hantar sampai dekat batu yang dia sepak tadi tu. Kat tu sudah. Tu dia pergi sendiri. Lepas tu bila pi tu sampai dekat batu tu, dengar dah tamat. Dah tamat. Rasulullah masih menanti kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Tengok tu, Rasulullah punya sayang sampai begitu. Sebab tu ada tempat-tempat yang daripada subuh, lepas azan tu lama dia ambil masa kan, nak tunggu bagi semua orang main. Tapi lari tak usah tunggulah, terbit matahari pun dia tak main. Kalau nak main dia sampai dah. No? Kalau jalan kaki hak dekat-dekat dia pi. Kalau jauh sikit pakai taksi lah. Awak tak pi, motor tayar pecah. Alasan. Motor tak pecah pun hang tak pi, tambah pecah lagi lah hang tak pi. Apalah semayang ke rumah pun tak apa, jadi semayang. Lagu tu lah. Okey, kawan nak komen banyak-banyak lah tentang tu. Saya orang kata, orang tu kata dah, saya nak kata ke orang tau. Tak mengatakan. Tak katakan. Kita kata kat kita kan. Siapa yang makan cabai dia pedal lebih lah. Okey. Bila dia sampai dekat batu yang dia jatuh, dia kata kat dia tak apa-apa, lepas dia dengar dah. Bilal amat. Elok anak tu lepas tangan daripada dia, tiba-tiba tangan dia dipegang oleh seseorang. Dia kata nak pergi mana? Nak pergi masjid. Ya, dia kata kita satu tujuan, jom kita pergi sama-sama. Kawan tu pun pimpinlah dia. Dia pun masuk bila. Kawan tu kata, sat lagi kita balik sekali. Sebelum dia masuk dalam masjid tu, dia tanya kawan tu. Dia kata, aku tak sempat tanya nama. Sekali-sekali kita sembang lain. Kawan tu kata, lalu je kita masuk ke semayang. Dia pun masuk, habis semayang tu, Rasulullah bertanya pada dia, awak lewat. Dia pun cerita. Kalau macam kita lah, kita kata, mujuk ada orang bawa aku main. Mujuk pakai tak sampai lah bagi bapak kali jatuh. No? Lepas tu, bila dia balik pi, esok tu, dia nak pi, kawan tu main tunggu di depan pintu siap dah. Bawa dia pi. Jadi masuk hari kedua ni, dia tanya kawan tu, nama apa? Duduk kat mana? Tak pernah dengar, baru pindah ke? Lama dah kawan tu kata tu. Nama apa? Kawan tak mahu nama. Baik, dia kata kalau tak mahu nama, aku memang tak cam muka sebab dia tak melihat. Dia cam suara kerana dia mendengar. Allah tu maha melihat, dia kata. Allah nanti tahu yang mana satu hang. Aku tak tahu. Untuk dibalas budi kebaikan kawan tu, dia nak balas. Sebab tu dia tanya. Jadi dia kata kalau hang tak mau bagi tahu nama dekat aku, esok jangan bawa dah. Biar aku main sendiri. Lepas tu esok kawan tu pergi tunggu dia lagi. Kawan tu pergi tunggu dia lagi. Dia kata bagi tahu nama. Bagi tahu nama. Awak yang lorak sangat nak tahu nama tu. Kemudian kawan tu kata nanti pergi cerita. Jom pergi semayang dulu. Pergi semayang. Bila di dalam masjid ni, lepas semayang dia tak pernah sentuh tangan kawan tu ketika bersalaman. Pasal tu tak ada COVID, dia bersalam lah. Jadi bila dia keluar, kawan tu ada tidak. Baik, dalam perjalanan balik tu, kawan tu duduk jalan dengan dia tu, dia kata jangan sentuh aku pun. Hang siapa? Sebab aku nak abadkan, aku ni iblis, dia kata. Orang punya iblis duk tuntun dia hari-hari di masjid. Semayang jemaah. Kalau kita kata bagus juga iblis. Tidak. Itu pengetahuan kita yang cetek. Kita jangan tahu tu. Nama pun iblis ni makhluk paling jahat lah. Tapi dia boleh duk bawa konten di masjid. Dia tak masuk semayang, dia pian tak. Sebab tu Abdullah bin Ummi Maktum tak pernah rasa dia. Lepas tu dia kata, aku sebenarnya iblis. Macam mana hang boleh duk bawa aku pergi balik. Dia kata, hang tahu tak? Dia kata, sebenarnya hari pertama yang hang jatuh dalam lompat air tu, aku yang tolak. Bagi hang jatuh, baju hang basah, hang sabar. Cabuk betul, jatuh apa? Tak mampilah masjid.
Dia tak kata, kita lah kata. Kalau kita kata, tu je kata kalau kita kasut putih pun patah balik lah. Awak nak kasut putih tapi pi dah sekarang kasut putih tapi. Itu kita. Okey. Tapi hang dia kata, hang patah balik menggagal-gagal jalan tu. Dengan satu lagi harapan nak dengar tak lagi. Nak gunakan telinga hang, nak mendengar seruan qamak daripada bila hang nak pergi pula. Dan ketika mana hang berjalan balik tu, dengan sebab ujian hang jatuh tu, aku yang tolak hang. Allah Ta'ala doa ampun. Malaikat yang doa ada keliling tu, sepanjang perjalanan hang patah balik ke rumah tu, duk berdoa, ampunilah dosa dia. Ampunilah dosa dia daripada sejak dia akil balik hingga sampai dia mati. Berdoa para malaikat, ampun seluruh dosa kau ni. Sebab dia sabar. Ujian. Lepas tu dia kata, sekali lagi dia kata, aku yang letak batu di tengah jalan bagi hang jatuh luka berdarah, baju hang kena darah, hang mungkin tak letak. Kalau tidak ada setengah darah. Patut hang boleh pergi, tapi oleh kerana bau darah, benda tu najis, dia patah balik. Bila dia patah balik, dalam perjalanan patah balik, isteri dia tu cukup setia, rawat luka dia, balut-balut pergi pula. Malaikat yang mengiringi perjalanan berdoa agar Allah Ta'ala ampunkan dosa hang dan dosa seluruh ahli keluarga yang ada dalam rumah tu. Wah, aku lagi marah lah, aku nak buat bagi hampa ni punah panah. Tapi malaikat pula berdoa. Dan sekali lagi hang nak pergi, hang tak dengar dah suara Bilal. Tak dengar dah suara Bilal. Tapi hang akan tetap pergi. Kalau hang pergi sampai dengan sendirinya, Allah Ta'ala akan ampun dosa sekampung Madinah ni. Sebab tu aku tak mau. Aku pegang tangan hang. Aku pergi. Agar satu kota Madinah ni tak diampun dosa dengan sebab kebaikan yang hang buat. Habis sembahyang jemaah tu dia dahsyat punya besar kebaikan Allah Ta'ala nak bagi. Sebab tu orang yang pergi sembahyang jemaah itu disebut sebagai fardu kifayah. Dia pergi kita semua tak payah. Janji ada seorang pergi. Tidak dosa sekampung. Lagu tu lah kita dah pegang. Kan? Pegangan sesat yang kita pegang. Ini tak ada orang kan? Tak ada siapa pun tak ada orang berdosa sekampung. Kalau ada seorang pun jadilah, dia kira dah hantar oleh tapi dah. Kan? Dengar lagu mana pun tak menghargai apa yang kita dengar. Tengok lagu mana pun tak menghargai apa yang kita lihat. Itu berbezanya mendengar dan melihat kita daripada pendengaran Allah. Itu yang kata, apa yang Allah dengar, apa yang Allah Ta'ala lihat, dia merakam dan akan dibentangkan di mahsyar sana nanti untuk dilihat, didengar oleh seluruh makhluk yang macam kita yang hari ini tak nampak. Oh, tak nampak lagi apa hikmah dia Allah Ta'ala nak bagi. Oh, tak tengok lagi. So dia nampak rupanya macam tu. Macam cerita Abdullah bin Maktum ni lah. Dia tak nampak lagi. Kenapa Allah Ta'ala bagi dia jatuh? Kenapa Allah Ta'ala bagi dia luka? Nak pergi semayang kot. Kan? Macam kita lah. Jalan sekerat lupa barang, patah balik. Jalan dah pergi dah kat kereta, lupa kunci, dah hantar dalam kereta. Bawa lah kunci. Lupa pula patah balik. Buang 3 kali. Saya sampai ustaz kata, kalau keluar tak patah balik, itu dia rasa yang rahsia. Saya kata yang tu orang lain. Kena pergi check tengok. Kalau keluar tu mesti dia patah. Dia kata tak ada nanti. Tengok semua dia patah balik. Ada lah benda. Nak jadi Abdullah bin Umi Maktum. Pahala tu pahala lupa. Kita ni yang suka marah. Parah. Kalau duk ingat dilupa. Adanya pahala daripada sifat lupa. Bukannya jatuh pun. Kalau jatuh pakai tak main lah. Halo terus saya tak pina jatuh. Macam mana nak jadi Abdullah bin Umi Maktum? Kita taklah sehebat itu, tapi kita berpegang pada keimanan kita yang bahawasanya takluk Allah Subhanahu Wa Taala itu inkishah. Inkishah ni, sifat kasyah ni sampai kepada Abdullah bin Umi Maktum walaupun mata dia buta. Sebenarnya saya nak cerita sifat kasyah tu. Dan ketika mana Allah Ta'ala hantar hikmah ni kepada dia, ketika Iblis boleh berbicara dengan dia. Iblis tu boleh cakap dengan dia. Boleh cakap dia dengar. Pasal tu tak ikut hang. Pasal tu dia nak tanya. Di antara kasyafnya,
nampaknya dia dalam keadaan buta, iaitu dia nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengatur setiap kewajipan pada kita. Kita tengok macam kita ambil sembahyang, nak sembahyang kentut. Aku penat lah, patah balik. Patah balik pergi ambil sembahyang lain. Tengah-tengah duduk sembahyang, berasa cip terkincit. Aduh, kencing pula. Buka pula. Tok guru saya dulu dia kata rongkah. Rongkah pula apa yang ada. Kena rongkah lah. Nasihat kalau terkencing, rongkah ke semua. Faham kan mana rongkah? Rongkai lah, buka telekung. Kita kan orang perempuan bapak 5 lapis. Kan? Dia bukan saja kalau kata terkencing tu kena buka dengan selak-selak sekali lah. Pi basuh, ambil yang semayang lain amboi, dah dekat-dekat nak habis dah. Dah semayang punya nak duduk peduh. No? Peduh, bagi khosyok tak khosyok, duduk duduk je. Apa-apanya dia pergi kencing pula. Bersih sikit lah. Bersih package yang kencing. Awak jadi guni, amboi lah. Marah-marah setan tepuk tangan. Seronok padan dengan muka hang. Senang-senang terus semayang lah. Awak tak semayang, lu kencing. Semayang macam mana? Kencing orang nak semayang. Ada nak agak macam mana kat orang macam ni lah. Tak boleh semayang. Allahu Akbar. Itu dikatakan kasyaf. Pandang apa juga yang berlaku kepada kita, ada kebaikan. Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak tu. Kita tak tahu, kita tak nampak macam Allah nampak. Sebab tu apa yang berlaku, sesuatu yang buruk tentang kita, cari kebaikan dia. Ada pasal yang Allah buat lagu ni dekat aku, dia takkan buat dengan saja-saja. Allah itu bersifat dengan inkishaf. Berpegang pada satu pegangan akidah kita, Allah Ta'ala itu bersifat dengan inkishaf. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala bagi kat aku macam ni. Ada pasal. Awak dah tak bagi macam tu, hang tak boleh. Hang tak sesuai. Hang tak tahan sabar. Hang gitu, hang gini. Itu kita. Dan dalil atas basar pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan telik kepada makhluk ini. Makhluk ini kita lah. Tengok kat diri sendiri. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala itu basar, nescaya adalah ia buta. Dan jika ia buta, nescaya ada pada Allah Ta'ala itu penyakit kekurangan. Kalau kita kata dia buta, Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan. Sedangkan kita punya subhanallah, 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 maha suci Allah. Suci Allah itu daripada sifat kekurangan. Maka berkendaklah ia kepada penghilang penyakit itu. Kalau dah kata buta, mata tak nampak, kena pergi cari ubat. Betul tak? Kalau kelabu, pergi beli air mor, mata ni tak nampak. Tak nampak juga, pergi buat cermin mata. Sekali pergi buat 120. 2 kali pergi buat 240. 3 kali pergi buat 600 pula. Oh, kian-kian buta bukan koi-koi nak nampak, koi-koi nak rabun. Habis dah, dia ambil dah, no. Kita dah pernah terang. Terang benderang, makin lama makin malak. Esok, kelam terus. Padam terus. Benda pinjam. Hang guna dah lama. Tu saya kata apa? Tambah power. Sampai habis power dah doktor kata, makcik berserahlah. Yang bahawasanya makcik sedang menuju kebutaan. Maka butalah aku. Sebab tu lah ni rasa-rasa nak malak tu kira siap-siap langkah sampai ke bilik ayah. Berapa langkah? Senang nak kencing dah. Kalau saya kencing dah tilam susah. Jadi bila mana kita tak nampak, kita perlu berhajat kepada nak bagi nampak. Bila kita kata Allah Ta'ala tu buta, dia berhajatlah kepada nak bagi nampak. Maka bila kita kata dia buta, dia kurang. Allah Ta'ala itu tak ada kurangnya. Malahan Allah Ta'ala itu maha sempurna. Nescaya kecuali Allah itu sendiri, dan jika ia sendiri menghilangkan, nescaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah, yaitu mustahillah kalau kita itu kekurangan ataupun kelemahan, sebab makhluk itu lebih berkuasa. Allah Ta'ala tak buat cermin mata dah kalau dia tak nampak. Dia tak berhajat kepada makhluk. Makhluk ni apa? Selain daripada Allah. Cermin mata ni makhluk dah. Makhluk. Kalau tak ada ni, contoh saya tak boleh baca dah lah ni. Kalau tak ada cermin mata, saya tak boleh baca dah. Kalau dulu
Tak usah ceritalah dulu. Nah, hak jauh tu pun boleh baca. Tapi Melani buka-buka dia jadi kembang sama pun. Maka kita berhajat kepada kanta, penambahan kanta yang dibuat oleh manusia di atas akal yang Allah Ta'ala sempurnakan. Allah lah yang sempurna. Nah, abang bagi kita ni punya lemah segala. Ada juga yang Allah Ta'ala bagi orang, dia buka cermin mata, apa terus tak nampak. Jangan kata dekat, jauh pun tak nampak, dekat pun tak nampak. Bersyukur ada juga alat. Tapi Allah Ta'ala itu maha melihat. Bukan sekadar di muka bumi, malahan di dalam perut bumi. Bukan dalam perut bumi, malahan dasar lautan. Nah, bahkan juga apa yang ada di langit, bahkan yang di luar daripada langit. Semuanya di dalam penelitian, pemerhatian Allah Ta'ala. Jadi tak salah dah bosok buat kerja. Hak yang tak elok tu Allah Ta'ala nampak. Nah, Allah Ta'ala melihat. Dia tidak tuli. Itulah pegangan dan pengakuan yang sebenarnya, yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya lagi dibawa datang kali ketiga. Nah, wa huwa sami'ul basir, dan ialah yang mendengar lagi melihat. Surah apa? Asyura. Bukan Asyura. Asyura dia satu surah lain. Asyura. Nah, Asyura. Asyura ni biasanya orang akan bawa surah ni ketika mana berwukuf di Arafah. Nah, kita dan juga surah Hasyar. Kalau kata orang yang berwukuf tu disunatkan sangat-sangat bawa. Sebab apa ketika wukuf? Kerana kelakuan penyingkiran berlaku di padang Arafah yang Rasulullah ketika Rasulullah duduk di situ, hambat orang-orang Yahudi ni sampai ke situ. Rasulullah kata kelak lagi yang dinamakan Islam haram pijak tanah haram. Itu sempena daripada surah Asyura ni untuk orang-orang yang pergi buat kerja haji lah. Nah, jadi bawa dua surah ni disunatkan, surah Asyura dan juga surah Al-Hasyar. Kalau bakal tetamu Allah tahun ni kita tak dapat, tahun depan kau dapat insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala panggil balik makhluk dia, tahun depan dia buka kok kita dapat. Atau mungkin kawan kita dapat, bagi nasihat dekat dia. Ni nak tolong bagi nasihat ni. Banyaklah membaca surah Asyura dan juga surah Al-Hasyar ketika mana berada di Arafah. Itu nasihat. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung minggu yang akan datang surah huraian sifat yang ke-13, iaitu kalam, berkata-kata. Allah. Ya.